A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara, bahagia tuan pengerusi surau madrasah, usi madrasah jamiah. Begitu juga kepada tuan imam barisan jawatankuasa madrasah, seterusnya pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya pada malam ini dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Jadi kena selalu datang, jangan malam ni aja datang selalu taman-taman syurga, hashtag pergi syurga balik hari. Jangan lupa. Jadi itulah padah orang datang lambat meninjau-ninjau daripada luar, tak payah masuk. Kali datang awal kan, macam mana kan. Malam ni kehadiran dijangkakan mencecah 30,000 orang. Jadi ini buat macam mana kan. Alhamdulillah. Harapnya janganlah malam ni aja kan, malam-malam lain pun kenalah datang ramai-ramai. Dan tadi pun dah diberikan peringatan awal, standby duit. Tabung lalu, jangan buat-buat tak tahu, jangan buat cemas. Ini sebenarnya satu petanda Allah nak bantu kita. Allah nak bantu kita dengan adanya tabung. Allah bagi ruang untuk kita. Jangan kita fikir-fikir besok lah, malam kan mampu langsung tak masa kan. Kalau boleh malam ni bagi buat rabo-rabo pula. Tak ada poket, memang lagi pekat tak ada poket kan. Bukannya malam pertama kan orang minta tabung ni, macam-macam malam dah datang kan. Dan begitu juga di dalam majlis ilmu ni malaikat akan mencatat apa juga yang kita buat kan. Semua ada pahala, tidur ke apa ke kan. Malaikat akan mengembangkan sayapnya sebagai tanda relanya atas usaha orang nak datang majlis ilmu, termasuklah tidur. Jangan pening-pening kepala. Siapa yang dah masuk dalam ni terasa aircon, terasa kipas kan, rasa-rasa ngantuk, tidur je lah. Malaikat dah catat pahala kita, jangan risau kan. Cuma dengan satu syarat, jangan berdengkur. Takut ganggu orang sebelah dia, sebab orang sebelah dia pun nak tidur juga. Tidurlah sesama kan. Saya tak marah tuan. Siapa nak tidur, tidurlah. Tak ada saya marah dah. Sebab memang dah itu kelebihan orang mendengar ceramah. Dia boleh tidur. Orang bagi ceramah memang tak boleh tidur. Kalau dia bagi ceramah dia tidur, handal tu kan. Pernah tengok orang bagi ceramah tidur? Tak ada kan. Jadi tidur-tidurlah tuan-tuan. Jadi malam ni tajuknya kalau berumah tangga, hidup berumah tangga yang diredai oleh Allah SWT. Semua dah tahu dah ni, panik cerita dah, macam penceramah datang dah. Cuma tinggal lagi mungkin malam sebelum ni tak datang kan, malam ni yang baru datang contohlah kan. Tapi dalam TV pun ada tengok, dalam YouTube pun ada tengok, semua cerita tentang yang baik-baik tentang rumah tangga. Tak ada siapa pun yang berkahwin, tak ada siapa pun yang berkahwin dia tak nak bahagia. Tak ada siapa pun, kalau cerita tu semua nak kerja sakinah, mawaddah, warahmah, barakah, semua nak. Tetapi bergantung kepada macam mana cara kita menakhodai dan juga melayari alam rumah tangga itu kan. Jadi kadang-kadang kita gemar ambil cara-cara orang dulu. Maksudnya apa? Ayah saya dulu okey je, kenapa lah kau ni bila awak tak okey? Sebenarnya kena sesuaikan. Tetapi yang paling senang, jangan lupa Nabi pesan dekat kita. Nabi kata, aku tinggalkan kalian dengan dua perkara. Seandainya kalian berpegang kepada kedua-duanya, nescaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnahku. Kan senang cerita
Jadi bila sebut nak jadi keluarga yang diredai oleh Allah, maka ingatlah Allah banyak-banyak, maka selesailah ceramah kita pada hari ini. Selesai, senang kan, macam tu. Dah menjawab persoalan. Jadi bila kita tengok kan, bila kita tengok hidup berumah tangga ni, tak ada siapa yang tak nak bahagia. Kita diam tak diam, kita dah berada pada hari yang ke-20 tahun baru 2020. 21 dah. 21. Ada 21 dah. Satu hari dah. Kejap aja. Dah habis 21 hari. Macam baru semalam tahun baru kan? Tetapi saya pesan tahun baru ini jangan lupa untuk kalau kita ni letakkan apa juga yang nak kita buat, azam baru kita nak kurus ke, nak lebar ke, nak berjaya ke, nak kaya ke, nak sedekah ke, nak buat apa sekalipun, nak jadi orang-orang tertentu, nak jadi peniaga, nak jadi usahawan, jangan lupa kita letakkan bersama-sama di dalam hati kita, niatkan kerana Allah, lillahi ta'ala. Allah Ta'ala pesan, wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ar muragaman kasira wa sa'ah, dalam surah An-Nisa ayat 100. Maknanya termasuk dalam hidup alam rumah tangga, apa pun niat kerana Allah. Kalau sebelum ni tak pernah niat kerana Allah, maka mulai sekarang niatkan kerana Allah. Balik nanti niat kerana Allah, nak jumpa isteri, anak-anak, keluarga kita, apa juga yang kita buat lepas ni, niatkan kerana Allah, lillahi ta'ala. Salah budak-budak hari ni kalau tanya sebab apa nak kahwin pun tak ramai yang jawab kerana Allah. Kenapa kau nak kahwin? Mak bising, kahwin lah. Kenapa kahwin? Umur dah berapa dah, kahwin lah. Kenapa kahwin? Kawan-kawan habis semua kahwin lah, saya je belum lagi. Kenapa kau kahwin? Saya dah orang mana tengok budak perempuan tu, saya kahwin lah, contoh lah kan, atau tu sebab lah. Tetapi jarang nak jumpa kenapa nak kahwin? Kerana Allah. Jarang jumpa orang lelaki yang jawab kerana Allah ni. Biasanya lelaki yang jawab kerana Allah ni biasanya lelaki yang dah kahwin. Faham lah kan, macam tu. Jadi dia je jawab. Sampai hati abang buat saya cenit. Kenapa abang sanggup menduakan saya? Kerana Allah. Tapi jangan risau, tetap tak lopeh kan. Jadi makna kata dalam kehidupan kita ni, dan kehidupan kita ni semua nak kena tahu, hidup dalam dunia ni sementara sifatnya. Dalam dunia ni sementara sifatnya, apatah lagi yang ada dalam dunia. Jadi nak kejar redha, nak kejar rahmat, nak kejar apa yang Allah Ta'ala bagikan kebahagiaan untuk kita dunia dan di akhirat, maka janganlah kita lupa niatkan kerana Allah. Ingat Allah banyak-banyak. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Siapa nakkan rahmat Allah dan nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Tu penting tu, ingat Allah. Bila kita sebut tentang dunia sementara, jangan kita kejar dunia. Hidup dalam keluarga kita pun kadang-kadang kita kejar dunia. Tengok apakah dunia? Apakah dunia? Tanda-tanda orang gila dunia. Pertama, gilakan pasangan. Gilakan pasangan, sayangkan pasangan berlebih-lebihan sampai terlupa ke Allah Ta'ala, pun masalah juga. Nabi Yusuf bila dia kahwin dengan Zulaikha, bila kahwin dengan Zulaikha, bayangkan Zulaikha sampai mengurungkan dirinya di dalam bilik. Mengurung diri dalam bilik. Kenapa? Sebab dia bimbang kalau terpandang wajah suaminya Yusuf, takut dia terlupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sampai dia kurungkan diri dia. Sebab Nabi Yusuf tu handsome sangat. Jadi tak payahlah kurung diri. Sebab saya tengok tak ada yang handsome benar pun. Tapi maknanya kita tak adalah sampai, kau handsome malah suami kita, tak adalah sampai tahap kita lupa ke Allah Ta'ala. Tak ada kan. Tetapi begitulah hebatnya kan, bila orang nak ingat kepada Allah Ta'ala. Jadi ingat suami sementara, isteri sementara, melainkan kita memacu kehidupan kita suami isteri ni ke arah yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tak adalah jadi sia-sia keduniaan kita dengan pasangan kita. Nampak? Yang kedua, harta benda semua sementara. Duit, handphone, kereta, motor, rumah, gadget. Rumah sampai masa habis. Kalau rumah tak habis, kita habis dulu. Mana satu? Buat rumah besar-besar buat apa? Makin lama makin tak ada orang. Bukan makin lama makin ramai orang. Perasaannya kita, makin ramai anak kita bang, rumah ni tak muat ni. Yang kita terlupa, anak makin lama makin membesar. Makin dia besar, makin dia tak nak duduk dengan kita. Apa barang padang balang, dia kata.
Dia contoh lah kan. Dia dah mula cari tempat lain, dia nak cari kehidupan dia sendiri. Biarlah kecil, dia nak cari kehidupan dia. Rumah kita makin lama makin tak ada orang. Yang kita beria-ria sangat, kenapa? Kan? Yang nak beria-ria, yang satu tingkat sampai jadi 2 tingkat, kalau rumah Allah tak apa. Faham? Merujuk kepada pengumuman awal tadi. Jangan lupa, dah banyak kali aku ingatkan ni. Kan? Jadi makna kata rumah Allah tak ada masalah. Kan? Tetapi kita, rumah kita kadang kita beria-ria sangat. Punya dahsyat buat rumah. Ubah suai sana, ubah suai sini. Cuba tengok rumah-rumah, taman-taman perumahan baru sekarang. Dia dah buat dah bentuk-bentuk dia. Ni design dia, ni ruang tamu. Kita masuk pun kita tahu. Kita ada orang akan buat bilik tidur dekat ruang tamu tu. Dia tengok, ni ruang tamu ni. Ini confirm dapur. Tahu dah. Ini bilik tidur. 1, 2, 3. 3 bilik tidur, 4 bilik tidur. Bilik tidur cuba tengok. Dia dah buat dah lekuk. Ini tempat letak almari ni. Ini kepala katil sini ni. Sudahnya sembahyang depan jamban. Betul tak? Betul. Sembahyang depan jamban. Kita melabur keluar duit habis-habis. Keluar duit ke PSP, duit simpanan. Keluar bosakkan rumah. Tapi sembahyang depan jamban. Apa guna? Melaburlah sikit buat ruang solat. Apa masalah? Biar orang datang tu ada standard kita ni ibadah menghadap Allah Ta'ala. Bang tumpang semayang boleh? Boleh. Sini boleh, sana boleh, sini boleh. Kiblat sini, pandailah. Kita selalu macam tu. Kali bang nak tumpang semayang boleh? Boleh. Dekat belakang tu ada bilik solat. Oh ada bilik solat. Oh alhamdulillah. Dia masuk dalam, siap tempat wuduk dia, siap dengan sejadah telekung, siap kopiah, siap kain plekat, siap dengan Quran, kitab-kitab. Rasa selesa, barulah kita letak Allah tu nombor 1 dalam rumah kita. Tengah malam, abang rasa nak tahajud lah sayang. Nanti kejutkan abang tau. Okey bang, abang nak dengan apa? Kunci jam pukul 3. Okey. Pukul 3 isteri pun kejut. Bila dia bangun dia basuh bilik air, dia mandi. Perjalanan dia menuju ke bilik solat tadi pun pahala. Nampak tak? Keluar bilik air daripada jamban, bab tu beli tes jadah. Apa langkah pun nak. Selangkah dah sampai ke sejadah. Nampak tak? Tu contohlah. Jadi makna kena upgrade. Nampak? Rumah sementara, kereta sementara. Bawa kereta besar apa kan kita tak pernah nampak orang bawa kereta besar dalam kampung kita ni. Kampung Padang Balang nampak orang bawa kereta berkilat. Pula mak cantik kereta baru nampak. Berapa lama cakap tu? Tak sampai sebulan. Orang muak dah, orang tak sebut dah. Wih kereta baru? Lama dah kereta tu. Sampai sebulan dah mula boring kan. Bila bayar duit kereta dah mula boring. Bila hidup rotek lagi boring. Jadi tak sah lah nak belagak dengan kereta baru. Beli kereta baru, minggu depan dah ada kereta lagi baru daripada itu. Nampak tak? Handphone baru, bawa balik dah keluar handphone baru. Apa benda nak belagak-belagak apa? Bukan main, tak padan dengan tua. Ada grup WhatsApp banyak. Grup Mahaban lah, grup Nia lah. Malam ni pergi tak sama Samsul Debat? Pergi, pakai baju apa? Pakai telokong dah lah. Makak banyak cerita baju apa. Kan, itu contoh lah kan. Jadi makna kata kan sekarang ni kan, handphone pun tak ada nilai lah. Kejap je. Kan, dulu siapa yang tak pakai? Cakap, aku macam mana pun pakai telefon yang jenis yang dulu tu lah. Saya tak nak sebut lah jenama dia. Yang sekarang orang pakai handphone yang canggih, gambar torang. Lama. Selfie torang, ambil gambar torang. Yang kamera 3 tu. Saya tak nak sebut jenama apa sebab dia tak taja ceramah kita malam ni. Biar mampu dah lah kan. Dia tak kalau dia taja saya sebut. Kan? Jadi kepada syarikat-syarikat telekomunikasi dan syarikat telefon, kalau nak nama anda disebut, tolong taja ceramah-ceramah di surau. Tolong sumbangkan. Tak payahlah bagi banyak. Contohnya Madrasah Jamiah, maka ini syarikat ini sumbangkan 50,000. Baru betul. Contoh barulah dapat berkat. Sementara kan, harta sementara, duit sampai masa habis. Dan begitu juga yang ketiga. Yang pertama tadi saya sebut dari segi pasangan, kedua harta, ketiga kedudukan pangkat kuasa. Sampai masa habis pangkat kita tu, tuan. Aku pegawai paling power dalam Malaysia ni tu. Macam tu. Aku pegawai pangkat paling tinggi dekat Gombak. Kau tak kenal ke? Tiba-tiba duduk tapi tiang pencen. Tokabil. Dah pencen. Baik macam mana?
Tak, saya bukan cakap tuan-tuan ya, saya pun sama. Saya pun pesara kerajaan juga, pangkat tinggi dulu sampai masa pencen. Nah, dah siang kerja, malam ceramah, macam mana? Dah macam Batman pula kan. Langsung saya ambil keputusan bersara pilihan, berpencen. Pergi ke hotel, tunjuk kat pencen, dapat 10%. Nah, macam tu lah kan. Jadi apa benda tuan-tuan, contoh kalau siapa yang bekerja, dia kata saya nak berhenti lah, dia buat surat berhenti, notis sebulan, belum habis lagi notis sebulan, berebut-rebut orang datang minta kerja untuk jawatan yang belum pun dikosongkan lagi tu. Nampak tak? Tu sebab kita cakap kan, jadi kita nak cakap apa kita punya Iskandar Zulkarnain dalam sejarah, dia merupakan salah seorang daripada raja yang soleh dan orang kata bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan angkatan tenteranya tidak pernah tinggal salat. Bayangkan angkatan tenteranya juga semuanya bangun malam tahajud, qiyamul lail. Bayangkan. Dia pesan pada angkatan tentera dia, kalau aku mati nanti jangan lupa buat 3 perkara. Buat apa? Yang pertama, pastikan bila usung jenazah aku nanti, pastikan tabib-tabib yang handal-handal usung jenazah aku. Yang kedua, pastikan bila usung jenazah aku kau taburkan segala harta kekayaan aku sepanjang perjalanan pergi ke kubur. Dan yang ketiga, bila usung jenazah aku, pastikan tangan aku terkulai biar semua orang nampak. Kemudian angkatan tentera dia tanya, kenapa engkau nak macam tu? Pertama, biar tabib yang handal. Tabib ni bahasa orang kita sekarang doktor lah. Kenapa nak doktor yang handal-handal tu usung jenazah aku? Nak beritahu kat semua orang macam mana hebat doktor tabib ini, dia takkan dapat menghalang kematian daripada berlaku. Yang kedua, usung jenazah aku, tabur segala harta kekayaan aku, kau akan tengok orang akan berebut-rebut ambil harta kekayaan ini tanpa kau mampu berbuat apa-apa. Nak bagi tahu, harta kau takkan boleh bawa masuk dalam kubur. Dan yang ketiga, tangan terkulai, semua orang akan nampak. Nak bagi tahu macam mana kau lahir dulu tangan kosong, mati pun tangan kosong. Tangan terkulai layu di tasik madu Fauzah Latif. Kan, buat kat bahasa budak-budak sekarang dia sebut masa dah time. Dah sampai masa. Tu sebabnya saya kena bawa perkara ni dulu, nak cerita dulu sebelum kita nak cerita keluarga diredai Allah ni, nak menunjukkan betapa sementaranya kita. Jangan kita rasa kan, janganlah kita rasa kita ni panjang umur sangat. Gemar panjang-panjang apa, panjang cita-cita. Ni dah mula panjang cita-cita ni tuan-tuan. Dah mula panjang cita-cita. Dalam kitab Minhaj Al-Abidin daripada Imam Al-Ghazali, begitu macam mana Allah melarang hamba-Nya supaya daripada panjang cita-cita. Maksud panjang cita-cita terasa macam esok kan kau tengok nanti hujung tahun nanti kau tengok aku akan buat ni. Confirm ke hidup? Sekarang dah mula kan dengar bisikan-bisikan orang lelaki, dah mula belum dengar bisikan tu orang lelaki? Bisikan yang mengelirukan tu, bisikan yang bunyi lebih kurang, bang tahun ni tema kelapa. Dah dengar kan? Dah dengar kan? Sebab tak sampai pun 4 bulan kan kita akan berpuasa 90 hari lagi ya, tak sampai 90 hari nak puasa. Oh, jangan main-main, kejap je ayat kita. Tiba-tiba tu paling mahal ni, tiba-tiba dah tahun baru, tiba-tiba dah puasa. Dan biasanya kita panjang cita-cita bila tampah kain baju raya. Kita tampah baju raya, tengok perangai masing-masing. Bila dia cuba kan, ui cantik ni pagi raya ni, orang tengok ni buntang mata ni. Soalannya confirm ke sempat pakai pagi raya? Kan Nabi pesan, kalau kamu hidup pagi jangan cita-cita hidup petang, kalau hidup petang jangan cita-cita hidup malam, kalau hidup malam jangan cita-cita hidup esok. Jadi macam mana nak cakap tu Ustaz? Senang ya. Ya Allah, jika ada kebaikannya, mudah-mudahan dapat aku pakai baju ni pagi raya. Macam tu mudah-mudahan. Minta kan Allah. Kan? Confident ni, kau tengok pagi raya tu baju aku macam mana kan? Pagi raya nak tengok baju dia dah tak tahu. Tergantung yang kat dalam lagi tu, nak mati ni macam mana kan? Itu sebabnya. Tu sebab kita kalau doa kan, tak salah doa minta panjang umur, tapi lapiklah sikit. Ya Allah, jika ada kebaikannya kau panjangkanlah umur aku. Macam itulah minta. Jika ada kebaikannya kau panjangkanlah umur aku. Panjang umur nyusahkan orang apa? Allah.
Allah, bila lah nak mati. Dulu kau yang minta panjang umur. Apa kau marah pula sekarang ni kalau minta mati pula? Bila nak mati, bila nak mati. Dulu minta panjang umur. Itu sebab ya Allah, jika ada kebaikannya kau panjangkanlah umur aku. Sebab bila ada orang sambut lahir kan, saya akan doakan semoga dipanjangkan umur dengan segala kebaikan dan semoga dimurahkan rezeki dengan segala keberkatan. Itu je lah ayat saya, tak ada ayat lain. Duit banyak tak berkat pun tak ada guna dalam keluarga kita kan. Menjadi keluarga yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kena ingat akhirat banyak-banyak kan. Itu sebabnya kita ni dalam hidup kita berkeluarga sementara kan. Jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat sebab mati tak syarat sakit. Ada orang elok, tiba-tiba pagi esok dah tak bangun. Itu meninggal dah, si Siah bukan nama sebenar. Contoh, kan ada lah yang terkono nama kan. Lepas tu Siah meninggal weh. Ya ke? Patutlah malam tadi masa dengar ceramah dia banyak menang. Mulalah keluar teori tu. Kawan tu memang manung-manung lah kan. Patutlah semalam aku buat-buat dengan dia tak gelak sangat. Ada je teori-teori kan. Tu sebab dia minta, tu sebab imam doa, Allah makhtim alaina bisnil khatimah wala takhtim alaina ya Allah bisuil khatimah. Senang ya tuan-tuan, nak jadi keluarga yang diredai oleh Allah Ta'ala ni. Yang pertama, apa kunci? Kunci rumah. Kan, kunci rumah, sistem kekeluargaan dalam rumah tangga ikut Islam. Itu ya cara. Tak ada cara lain dah. 3 benda dalam keluarga kita. Pertama, ikut syariat Islam. Kedua, kita takkan kenal pasangan kita melainkan kita dah kahwin dengan dia. Betul? Sampai sekarang kita kahwin dengan dia pun, sampai sekarang orang perempuan tanya, aku tak faham betul dengan laki aku tu. Masih lagi ada ayat tu. Sebab apa? Sebab dia proses mengenali berterusan. Orang lelaki pun sama berbuat kat kedai, kat warung tu. Aduh, paning kau aku. Bini aku tak tahu apa dia nak pun aku tak faham. Nampak tak? So, proses mengenali berterusan. Dan yang ketiganya, tidak ada pasangan yang suka dirinya dibanding-bandingkan dengan orang lain. Tengok bang, suami orang tu macam mana? Abang? Tengok. Banding. Memanglah tak sama. Tengok abang, tengok apa ni, bini orang tu bila laki dia balik berlari dia nak peluk suami dia. Engkau batu tagak situ. Abang, rumah dia rumah banglo. Rumah kita ni dah lah kecil, abang buka pintu dah nampak saya. Abang nak saya lagi kat mana? Saya cakap, tak apalah kalau abang nak, abang beritahu. Abang nak sampai, abang dah sampai kat simpang depan, saya standby kat luar tu. Saya larilah peluk abang. Jangan banding-banding tuan. Jadi yang pertamanya kunci sistem dalam rumah tangga kita. Bangun, solat. Tengok nak sistem dalam rumah. Anak tak salah, biarlah dia budak lagi. Sebab dia budak lah suruh semayang. Macam tadi kan, mau joget-joget suruh masuk, payah betul. Apa kerja nak semayang kat luar, masuklah dalam. Tak padan dengan tua, payah nak masuk. Yang budak-budak lah berebut masuk, tak malu ke budak-budak masuk? Macam tu lah kan. Tapi bukan orang sini ni, orang luar yang tak tahu. Oh ya kau boleh semayang lagi ke ujung tu, dia tak tahu. Orang sini tahu dah. Orang sini tahu dah. Ataupun orang sini cuma malam ni pertama kali datang, itu masalah tu kan. Tak tahu kan. Tak apalah kan. Jadi masuk, bawa keluarga kita ni, bawa keluarga kita ni ke jalan redha ya Allah. Sistem. Kadang-kadang ayah semayang Allahu Akbar, anak panjat ayah dia. Dia panjat ayah dia cenia dah. Yang mana pergi main jauh. Ayah kau nak semayang pun tak senang. Sampai tua budak tu. Ayah semayang kan dia main jauh. Waktu semayang kan main jauh. Nampak? Salah. Waktu ayah semayang, kalau anak tu panjat, tarik anak tu letak belakang. Cuba ikut ayah. Macam tu pandai anak mama. Gombak. Mama lah, mana ada mak kat sini. Menyampah. Tak padan dengan kampung Padang Balang kan. Mama, ilah. Mak sudahlah kan.
Mak ke, ibu ke, umi ke, mama. Tanya lek kampung mana? Kampung mana tu? Jompol mama. Kan contoh lah kan. Tak kisahlah, mama lah kan. Iyalah, kita kadang-kadang kan bila anak-anak kita kan tarik dia ikut pandai anak mama, macam itulah kan. Sebab dia budak. Lain lah kalau ayah tengah semayang, mak panjat, tu ya, itu patut halau orang keluar. Orang dah tua tak pandai lagi tu. Dia lah lebih manjat abah apa hal kan. Tu tahu kena lah. Macam budak-budak tadi kan, semayang kat luar kan. Tak apalah, budak tu pun pandai, tapi tengok jangan sampai halau dia. Dah main. Budak-budak macam tu kan. Cuba tengok tadi, imam waladdallin amin, ada seorang dia paling panjang, nampak tu budak tu. Jadi seorang kena lah ajar dia, dia amin tu tak apa panjang dah, amin. Sudah macam tu. Okey. Hanya budak tu. Dan budak tu selagi mana dia buat ikut kita, pahala. Macam tu. Kau ni main-main api balik, kita halau budak tu balik. Dia budak. Memanglah biasa budak-budak boleh lari tu biasa. Lain kalau orang tua ni boleh lari. Menyuruh balik tiang, imam datang, cak dia lah agah imam tu. Itu ya. Apa ning cerita tu kan. Apa yang paning-paning kepala kan, bawa keluarga kita ni ya, semayang sama-sama kan. Macam mana Nabi ajar, ta'dibu auladukum bisalasati asya', didiklah anak kamu dengan 3 perkara. Pertama, bihubi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ajar sayang Nabi. Macam mana nak ajar sayang Nabi? Selawat. Sebab apa? Nabi sebut inna aulan nasi biyaumal qiyamah aksarhum alayya salatan. Orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat kelak adalah orang yang banyak berselawat kepada aku. Siapa semayang ke madrasah jamiah ni ada harapan dia selawat, dengan syarat habis semayang dia tunggu imam sampai imam doa walhamdulillahirabbil sallallahu ala Muhammad, dia salam kan. Tapi siapa yang lepas semayang berkecapuih balik tu berkecapuih ni budak KL sebut berdesup, monobut nak copek balik, memang ada harapan dia tak ada selawat. Tapi kalau dia tunggu sampai habis, insya-Allah dia salam-salam tu sallallahu ala Muhammad. Sebab Nabi sebut apa? Faman ahabba syai'an aksara bizikri, barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Kan macam penyanyi tu kan, dia suka ke orang tu kan, dia nyanyi nama orang tu. Isabella adalah, suka kat Isabella mbak. Fiona mbak, Suzana, suka Suzana. Siti Haida, Zalika, suka kat Zalika tu. Amalina, suka budak India ke budak Melayu tu. Tapi untuk Nabi kita selawat banyak-banyak. Akhirat tak naklah kita lapihkan nyawa kita je. Kita nak keluarga kita pun sama-sama selamat akhirat besok. Kita buatlah selawat. Kalau tiba-tiba tahun tu madrasah tak buat Maulidur Rasul, tak buat berarak contoh kan, kita buat kat rumah kita, buat dalam rumah sallallahu ala Muhammad, round rumah jadilah, tak ada masalah no. Dia bukannya berarak tu yang sunnah, selawat tu yang penting. Kita nak selawat. Orang tua-tua dulu ingat tak, dia cakap selawat banyak-banyak sebelum keluar rumah tu biar senang dapat kerja. Orang dulu selawat sebelum masuk rumah, tak apa setan ikut kau ni. Selawat sebelum tidur mengigau orang. Kan macam tu. Sampai jumpa imam, tolong tolonglah tawarkan air ni mam. Rumah saya 3 hari sakit nak beranak, tak mau dia beranak mam. Apa lah kono tak tahulah mam. Kau nak tawar apa, air ni dah tawar kan. Imam selawat 3 kali, baca Fatihah, baca ayat kursi, dia lah ajar imam baca apa. Imam tu pun dia tak pula, yolah. Kau tak ada kau tanya orang lain, ada tanya dukun tiang tu. Habis dukun tiang tu cakap apa? Dia suruh langkah perut bini saya 3 kali. Hoi, kau jangan buat. Apa hal pula? Mari masuk kompi, kau impit kan. Dah kombung kau langkah pula. Hajar nama tu. Yo tak yo, imam pun bismillah. Tak tahulah kenapa. Kalau selawat tu kan memang berbisik-bisik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma
tiup capek tutup, takut terkeluar selawat tu kan. Lepas tu dia bagi, kau bawa balik bagi orang rumah kau, tapi sebelum dia minum suruh dia selawat juga. Penting selawat tu. Capek lah bang, tak tahan bang, capek bang. Nah, kau selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Dia pun minum. Bila dia minum langsung beranak. Besok beratur panjang rumah imam, semua bawa botol. Dia bukan boleh. Macam tu kan. Dia nampak dah jadi dia percaya dekat imam lebih daripada percaya kat Allah Ta'ala. Itu penyakit gitu. Selawat banyak-banyak. Yang kedua, hidupkan sunnah Nabi. Kadang-kadang kita pun tak nak hidupkan sunnah Nabi. Nabi sebut, faman ahya bisunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Pada siapa hidupkan satu sunnahku, maka dia sayangkan aku. Dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Maknanya Nabi bagi standard yang paling rendah dalam rumah kita. Satu, takkan satu pun tak boleh. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Contoh, pakai jubah lengan panjang pergi semayang. Lengan pendek pun boleh, tapi baru ni dah keluar dah berkeliling kan. Dia siapa yang pergi umrah pakai baju jubah lengan pendek, kalau tangkap kena denda. Sebab orang Arab jubah lengan pendek ni buat tidur. Bukan kata tak sah semayang, sah, cuma tinggal lagi kita kalau putih, nampak pakai jubah lengan putih, baju warna putih, tu cantik tu, sebab Nabi gemar warna putih kan. Pakai apa lagi, makan macam mana Nabi makan. Nabi gemar makan buah tamar, kurma paling bagus sekali kalau ikut Nabi, kurma ajwa. Tapi kalau hari-hari makan boleh botak ke mana tu, bukan sebab ada rasa dia, harga dia mahal. Jadi kurma biasa pun tak apa. Ini tak, buah kurma nak jumpa bila ijma' ulama' sependapat. Semua puasa tu kan, memang tak ada. Habis bulan puasa, kotak dengan usup-usup hilang. Usup tayub hilang, tak dengar dah. Bulan puasa mula dah dengar iklan berbisik-bisik, makanlah buah tamar, Yusuf Tayub. Sial kawan, nazak dah kawan tu. Pagi raya meninggal kawan tu, dah tak dengar suara lagi kan. Tiba-tiba raya tahu ni, Yusuf Tayub hidup dia lagi kan. Ikut cara macam mana Nabi makan. Kita dengan keluarga kita aja macam mana Nabi makan. Nabi makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Kita selagi belum kenyang jangan berhenti. Dah tersandar je lah, dah tak boleh kan. Buruk lantak kan. Iya, cuba kontrol makan sikit-sikit. Al-maklumlah sekarang ni setiap hujung minggu, Sabtu Ahad, sekarang kan musim mengawan. Kuni kahwin bos sepak. Musim mengawan lah tu, orang ni kahwin, anak orang ni kahwin, tak tahu mana satu nak pergi pun tak tahu dah kan. Jadi kalau pergi tu makanlah sikit-sikit kan, sikit makan. Kalau sedap tambah lagi. Ini siap cakap kan. Kau tengok tak sedap lauk dia, lauk tak sedap, dagingnya melantun, la ilaha illallah. Sedap mengutuk makanan orang. Nabi tak pernah mencerca makanan. Makan Nabi mula macam mana lagi? Nabi makan mula dengan bismillah, akhir dengan alhamdulillah. Kita mula dengan bismillah, alhamdulillah, tunggu senawa. Itu silap kita. Nampak tak? Dah bagi baby, susu badan ke, bagi susu botol ke, dah habis tangkup dengan budak tu. Cepatlah senawa. Buntang-buntang mata budak tu kena rosak tak senawa lagi. Apa salahnya bila dah bagi susu, kita tangkup dengan budak tu sambil gosok tu, alhamdulillah, alhamdulillah. Aja budak ni syukur bila dah tolan bondo masuk dalam mulut kau. Ni orang tua pun sama, tunggu senawa. Kawan tu memang tokak dengan perut, memang bangsa mengkarung. Biawak yang besar tu lah, memang tak senawa, tolan memang tak senawa kan. Habis macam mana? Bila habis apa salat dah habis tu, alhamdulillah, sedap masakan sayang hari ni. Macam tu lah kan. Sayang, terima kasih lah sayang buat lauk untuk abang. Abang ni biasa-biasa je. Nampak kan. Dah tua pun sayang, tahu. Ini maknya, atuknya, neneknya, Allah. Suami tengah siap, ya, pakai baju.
Pergi mana Bang Haji? Pergi madrasah. Tunggu tak Abang balik. Nampak? Lain lah cara jawab. Pergi mana atuknya? Madrasah buta. Lain cara dia jawab tu. Cuba panggil mesra sikit. Abang Haji. Macam tu. Iya. Nampak tak? Apa lagi sunnah Nabi? Nabi tidak pernah cecer makanan. Nabi syukur, malahan satu hari tu Nabi lapar. Nabi pergi ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Nabi tanya, ada tak makanan di rumah kau ya Rasulullah? Yang ada cuma buah tamar dan air masak. Nabi ambil, Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim. Air masak tu kebetulan lah. Ni contoh diletakkan macam ni kan, contoh. Kan? Bismillahirrahmanirrahim, makan buah tamar. Kemudian Nabi minum. Kemudian habis Nabi sebut Alhamdulillah, dan Nabi sambung dengan ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Maknanya setiap nikmat Tuhanmu hendaklah kamu sebut. Nampak? Kena sebut. Nampak tu? Apa lagi sunnah Nabi yang senang-senang yang kita boleh buat kat rumah? Slipper, kasut, susun ngadap keluar. Nah, itu pun sunnah Nabi. Sebab Nabi memang susun sepatu Nabi ngadap keluar, Nabi senang sarung terus keluar. Jadi kadang-kadang orang, kasut kau semua ngadap keluar macam Jepun. Ikut Jepun baik apa? Jepun dengan Nabi siapa lahir dulu? Nabi lahir dulu. Jadi Jepun ikut Nabi, yang kita ikut Jepun baik apa? Ikut Nabi dapat pahala. Kan? Apa lagi? Nabi juga gemar tersenyum. Kita senyum lah. Senyum itu sedekah. Kadang orang yang tengah pening nampak orang senyum, selesai. Iya, betul, senyum. Nampak suami balik kan senyum. Abang, suami ni, kau tengok aku kau? Tengok abang lah. Siapa lagi? Anak-anak semua macam ni. Kau salam mak kau, rasa tak lama dah ni. Orang suruh senyum dia menyeringai pula kan. Senyum abang macam tu lah. Makna muka bersih, muka orang kata jernih lah menyambut suami ni balik. Iya, pandang suami pahala pun. Dia empek muka yang kita tengok dapat pahala. Pertama tengok muka mak ayah dapat pahala. Mak ayah telefon anak, kau nak pahala tak? Kau balik kampung cuma jumpa mak ayah kau ni, kau nak pahala. Tak lama tu dia buat video call. Dapat tengok gak dah video call kata. Balik tengok muka mak ayah dapat pahala. Kedua, tengok suami dapat pahala, tengok isteri dapat pahala, dengan syarat suami dan isteri sendiri. Faham? Tengok bini orang buat apa kan? Bini orang lawa ustaz. Memang sebab perbandingan tak adil. Berbandingan bini orang kat luar dengan bini kita yang lipet kain, mana sama? Orang perempuan lipet kain, mana pernah lawa lipet kain? Mana tengok? Pakai tudung lawa. Pergi mana yang? Lipat kain. Jangan bohong. Nampak bona nipu tak ada dah. Orang perempuan dia sampai rumah tengok dia buka tudung tu, dah sehari terkurung ni. Rap je tau. Ni mula jadi Iron Man. Dia pakai baju Iron Man. Srap je tau kan. Iron Man. Baju binatang pakai. Lepas tu cari habitat. Kau jap ruang tamu, kau jap dapur, jap bilik air. Itu suami balik rumah dah terbayang berapa ekor lah kelawar ni. Kan? Ya. Nampak tak? Jadi kita orang lelaki tengok isteri lipat kepala. Tengah baca surat khabar, tinjau isteri lipat kain. Isteri dia yang suami tu Allah pahala. Orang perempuan tengah lipat kain, ternampak suami terlelap kat sofa tu. Yang isteri tengok, Allah, seburuk-buruk makhluk dosa. Kau kutuk macam tu dosa. Cakap dia, abang pergi masuk dalam. Abang penat tu, pergi masuk dalam. Saya lambat lagi ni, abang masuk dulu. Abang kan tolong pun sempat dia bagi suami tu. Nampak tak? Kadang-kadang suami nampak isteri tengah duduk lipat kain tu, apa salah kita duduk belakang dia, kita picit belakang dia. Sam dia. Udah. Bau ya Allah, banyaknya angin bang. Yang seorang tu lah, abang tak payah. Abang pun penat kan. Abang kan seorang. Nak azan ke? Terusnya.
Yang seorang tu pula pijit, abang jangan sentuh saya. Dia marah laki. Apa salah? Salah ke abang pijit kau? Saya bukan tak kenal abang. Pijit 5 minit, lepas tu mulalah hasrat berubah. Ha, tu masalah tu. Dah hal ke? Tu ada kat suami macam tu. Jadi isteri dah tahu dah perang. Kan? Yang ketiga, pandang Quran dapat pahala. Ya Allahu Akbar. Pandang Quran dapat pahala. Dan yang keempat, pandang Kaabah dapat pahala. Tu sebab orang tu dulu dia gemar gantung frame gambar Kaabah. Nampak tak? Jadi kita kalau tengah-tengah tekan remote TV tu, ternampak orang tengah tawaf live secara langsung di Masjidil Haram. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, seronoknya. Bila lah boleh pergi sana ni, ya Allah. Dengannya Samsul Debat pergi 10 bulan 3. Allah, ni bukan promote, lebih kurang. Ya Allah, bila lah harapnya dapat pergi sama. Macam tu lah, contoh lah kan. Tak kisahlah. Tuan-tuan kalau pergi, tak kisahlah travel mana pun, tapi jangan rendah daripada 4,900 tau. 5,000 ke atas. Takut-takut kan kena tipu kan. Sudahnya tawaf di KLIA, petang tu dah sampai ke Padang Balang. Kau buat post ni, aku balik hari je rumah. Anda kau kan, dah korang tipu balik hari apa kan. Jaga pandang Kaabah pun dapat pahala. Petah lagi kalau kita pergi ke sana, orang tengah ramai ni pergi. Saya selalu pesan orang kita ni digemar tamak-tamak tu, dekat Raudah tu dia bantai sujud lama-lama. Dah sudah dah lah, bagilah orang lain pula. Macam disorang masuk syurga. Mengalah-alah. Orang Arab pun tak sabar, dia besar, dia langkah orang Malaysia tu zap zap, Allahu Akbar. Dah orang Malaysia ni bangun galap yang pula. Kat mana aku ni ya Allah? Apalah hujan untuk aku ni ya Allah? Galap ya Allah, aku kat mana ni ya Allah? Dalam kain orang Arab tu ya Allah. Ya Allah, galap ya Allah. Bau dah lain macam lah tu. Pandang atas langsung menjerit ya Allah. Langsung lepasan. Orang pergi umrah ni cakap baik-baik je. Dia kau doakan aku tau. Doakan. Dan orang yang pergi umrah pula, bila orang pesan sesuatu, kita dah setuju, jangan tak buat. Kita kalau tidak, kita berhutang. Tolong sampaikan salam kat Rasulullah ya. InsyaAllah. Siapa nama? Satid, takut terlupa. Kita salin, tak adalah ramai sangat, dalam 400 orang. Sampai depan makam Nabi tu, Assalamualaikum Rasulullah, aku ingin menyampaikan salam. Yang pertama, dah aku nak halau, tak sampai baca. Jadi yang paling bagus sekali, kalau kita dah ada senarai tu dekat bilik kita, sebelum kita turun nak pergi ke Masjid Nabawi tu, daripada hotel kita tengok dah senarai nama tu. Sekali lalu je 400 orang. Inilah senarai nama, kejap lagi aku nak sampaikan salam kat Rasulullah. Sampai depan makam Nabi, Assalamualaikum Rasulullah, aku ingin menyampaikan salam daripada sahabat-sahabat saudara mara, seperti mana dalam senarai yang aku niatkan dekat bilik tadi. Dah selesai. Macam tu lah. Aku takut lah pergi. Jangan risau lah, tak ada apa-apa lah. Okey je. Seronok pergi umrah, senang je. Ya ku, aku ni tak pandai. Alah, tawaf 7 kali pusing, sa'i 7 kali bolak-balik, lepas tu tahlul, selesai. Apa senang sangat taklimat kau? Orang lain tu panjang ceritanya, kau kejap je. Dia kata, yelah aku dah ringkas-ringkaskan. Kalau macam bila kau tawaf tu, kalau kau tak tahu nak baca apa, kau baca je apa yang ada. Kau zikir pun, selawat pada Nabi pun tak apa. Ya. Macam tu lah. Ini dia takut dengan kawan. Aku ni first time pergi. Kau je jagalah yang seorang tu pula. Kau je jagalah, jaga. Kenapa pula? Aku tengok kau dah tak pernah nampak kat madrasah tu. Aku rasa kau ni tak nampak Kaabah ni. Agak-agak lah. Dia posa Kaabah tu, takkan tak nampak? Aku bagi warning aja. Ramai dah kawan aku tak kena. Dah 10 orang. Masuk kau 11. Mulut kau. Kawan tu tak boleh tidur. Tak kabil. Dalam kapal terbang tak boleh tidur. Sampai ke hotel dia, tinggalkan beg dia, berlari dia pergi ke masjid nak buktikan dia nampak Kaabah. Tak lama betul dia balik ke hotel, menangis jumpa Ustaz. Banyak dosa saya Ustaz. Kenapa? Saya tak nampak Kaabah Ustaz. Sabar pakcik, ini Madinah ni. Ke Madinah memang tak ada Kaabah. Jangan risau, lagi 4 hari esok kita pergi Mekah, tengok benar lah Kaabah tu. Kawan tu dah lah takut, first time kau takut ada lagi. Kan? Ya? Kemudian tak dibu auladukum bisalah sati asyak. Pertama, sayang Nabi. Nak sayang Nabi, pertama hidupkan sunnah, ya salawat. Apa lagi? Yang kedua, bihubbi ahlihi, menyayangi ahli keluarga Nabi. Macam mana nak sayang? Kenal pun tidak. Isteri-isteri Nabi.
Siti Khadijah, Aisyah, entahlah, dua je tahu. Yang lain tak tahu. Saudah tak tahu. Yang lain semua tak tahu. Anak Nabi berapa? 7. Siapa dia? Entahlah, pun tak tahu juga. Cucu-cucu Nabi, Hasan Husin, tu laju. Dan yang ketiganya, biqiraatil Quran. Ajar anak kita baca Quran. Orang tua dulu, ya Allah, dia sambat kita sebab tak pergi ngaji. Pergi mengaji dulu, kan? Sekarang semua senang. Tempat mengaji semua dekat-dekat aja. Dulu berjalan ramai-ramai, bawa rehal dalam plastik. Tak tahu kenapa rumah guru mesti lalu pokok buluh tu. Lepas tu rumah guru tu mesti ngadap kubur. Tak apa hal entah ramai betul ustaz ni duduk kat kubur. Ingat mati, kan? Iya, jalan golap. Mana ada lampu jalan macam sekarang? Dulu rayah kita aja ngaji, tongking sikit langsung tak boleh ngaji dah. Baca. Baca. Lip date alif bawah lip depan a e o. Baca sebelah pula. Lip dua date an alif dua bawah n alif dua depan an on baru date ban. Okey dah. Baca yang tu pula. Langkau 10 muka. Langkau 10 muka. Oh dah monong tengok. En date alam date la mim ya mati mawa minun date na. Sonyak pun mikir apa bunyi ni. Dah panjang sangat pula. Apa bunyi dia? Patutnya alamina. Dia salah pula. Alamina. Tengoklah panjang pendek. Kau ni apa kau tengok? Baca balik. Ay date dah kena marah. Am date la him ya mati awami. Date na. Apa bunyi ni? Alamina. Salah lagi. Apa ni? Tengok pekak kau. Baca balik. Dah tak boleh ngaji. Betul tak dulu macam tu? Sekarang budak-budak sekarang ngaji abatas saja hakodazaro sekarang. Iqra kan? Iqra. Iya. Suruh ngaji. Baca Quran. Bayangkan tadi saya kata tengok Quran dapat pahala, apatah lagi kalau kita baca. Tengok, baca dan faham lagi besar pahala. Ni baca tapi tak faham macam mana, kan? Bila imam baca ayat panjang, mulalah bongi belakang. Allazina amanu. Panjang baca lah. Imam ni pun pendek sudahlah, nak dengar ceramah ni tu kan. Kadang tu masalah. Cuba faham kan. Oh macam ni maksud dia. Haujana tauruna falabatin faurutin falaparin. Apa maksud dia? Haujana tauruna falabatin faurutin falaparin. Apa maksud dia? Itu sebab kau nak belajar. Tu bukan ayat Quran, tu bukan hadis, tu bukan bahasa Arab. Habis apa tu? Itu sebenarnya jawi bubuh baris. Haujana hawa jimnun hujan. Haujana tauruna tawau nun turun. Haujana tauruna falabatin hujan turun dengan lebat, faurutin paut falaparin lapar. Itu ya. Kita mengangguk lah. Handal. Itu sebab kau nak belajar. Tak kau nak tipu dengan orang. Itu ayat ni ustaz saya dulu masa belajar dulu. Cari maksud ni. Bakal lintau mencari maksud tu. Tanya ustazah-ustazah kat dekat apa? Pensyarah-pensyarah tanya, yang best tu pensyarah yang perempuan pula ustazah kan. Ustazah ni apa ni? Haujana tauruna falabatin. Itulah saya macam pernah dengar ayat ni. Alah ngadu. Dia pun tak tahu. Rupanya jawi bubuh baris. Tu sebab kita kena belajar. Anak kita suruh dia baca Quran. Baca Quran. Dan memahami itu adalah sebaik-baik kita belajar. Dalam rumah tangga tadi saya kata, sistem dalam rumah tangga, salat sama-sama. Salat sama-sama. Bukan susah pun nak kan. Pagi-pagi orang perempuan kadang-kadang dia bangun awal, dia bangun dulu, dia lepeh nyawa dia dulu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Dia lap muka, dia tengok suami kat katil tu. Allah. Neraka lah orang tua ni. Hamba sadap kau.
Kejutlah suami tu. Suami ni memang penat. Dia tengok bola lah Liverpool masa menang dengan MU malam tadi. Kan? Cuba kejut suami tu. Abang, bangun subuh Abang, subuh. Abang, kalau macam tu cara kejut, sudah dua-dua tak subuh. Kau mengejut ke mengajak ni? Kan? Kejut suami seolah-olah rumah terbakar tu. Bangun bang, api mana? Api neraka. Macam tu aja. Hei kau ni, bagi aku cemas sajalah. Suami pula masuk bilik air. Janganlah kumur-kumur ambil wuduk tu jadi imam. Masuk bilik air dengan tak fresh, ngalir basi kumur-kumur sikit ambil wuduk. Anak dah ready dah, anak dah pisat dah. Mana dah? Tak apa dia cakap pun tak tahu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. So sanyap. Yang anak kat belakang pula sanyap abah ni. Yang isteri kat belakang membutuh turun ni. Langsung bini dia tegur. Lepas tu suami tu, walau boleh. Dia dah lolap, dia rasa dah habis Fatihah. Cuma masuk bilik air, gosok gigi, mandi, sabun, shampoo, segar badan. Kita nak jadi imam menghadap Allah ni. Jadi suami keluar tu, semua anak-anak ayah dah sedia dah ya. Istau sufufakum lurus rapatkan saf. Steady ayah. Allahu Akbar. Anak aku belakang, wui ada gema wui. Sebila pula abah beli speaker ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wah, isteri kat belakang dah mati. Suamiku. Wah. Steady. Sampai ayat Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Anak kat belakang dah agak dah. Anak dah tahu. Anak dah tahu abah anak baca ayat apa. Tak apalah, janji jadi imam. Kan? Lepas tu yang paling power bila semayang sama-sama ni, doa. Doa sama-sama. Suami, ya Allah, sebiji macam doa majlis rasmi kerajaan. Ya Allah, Kaulah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kaulah segalanya bagi kami, ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku sayangkan istriku, ya Allah. Anak-anak tu pandang mak dia. Yang mak ni pandang sibuk lah. Orang nak feeling pun tak senang. Aku je sayangkan anak sulungku Alung, ya Allah. Long nombor kau lah, Long. Aku sayangkan anakku yang kedua Angah. Angah nombor kau pun ada. Aku sayangkan anakku yang ketiga Alang, ya Allah. Tahu tak apa, dia jawab. Ya Allah, anak sulung kami ini harapan keluarga, ya Allah. Alung. Dia pandang Angah. Nampak harapan keluarga tu, harapan keluarga tu. Dia bakal menduduki SPM tahun ni, Allah berikanlah dia 12A, ya Allah. Tu peranyat Alung. Angah tanya, kenapa lu? Subjek ambil 9 dia. Abah pun tak tahu subjek anak ambil berapa. Begitu juga orang lelaki, dia boleh doakan isteri dia, ya Allah, kau bukakanlah hati isteriku, ya Allah. Sebab nak marah isteri depan-depan tak berani. Bukan takut bini, bini menakutkan. Ya Allah, kau bukakanlah hati isteriku, ya Allah. Yang bini dah dengar apa hal pula ni? Sesungguhnya dia degil, ya Allah. Isteri dia pun sama, dia jawab. Allahu Akbar, kan? Doa. Tapi orang perempuan, pesan saya, nak doa,
Kalau nak mengaminkan doa, dengar betul-betul doa suami. Kadang-kadang suami ni dia pandai tau, dia ada antara yang tak berapa dengar tu. Ya Allah, kau berikan aku, ya Allah. Abang ada tak apa dengar abang lah. Aku telah lama ingin, ya Allah, kau pemudahkanlah urusanku untuk lagi, ya Allah. Yang bini kat belakang, amin, amin. Makbul. Kawan tu nak tambah sport rim. Okey, pertama sistem dalam rumah tangga. Solat sama-sama. Makan sama-sama. Makan. Kadang-kadang makan kan, kita tak tahu kita letak lauk dalam pinggan anak kita, pahala sedekah. Ramai tak perasan. Isteri nak sayur tu bang, suapkan. Apa? Malulah. Malu apa? Isteri abang kan? Yelah. Dia pun suap. Dia suap anak. Huyuh. Anak tak pernah tengok. Ketiga, tidur sama-sama. Yang muda-muda ni saya tak risau yang nak pencen ni. Mula ngalau sana, pergi tidur luar tu, menyamak aja. Suami tu saja letak gosok bahu isteri dia. Nak mampus orang tu ni. La ilaha illallah, jangan. Pergi tidur luar. Menyamak. Kawan tu tidur lah luar, dah lah tak ada toto. Tidur tak kapet tu. Selimut tak belanda, taikkan ihram mau balik umrah. Selubung putih. Yang bini nak terkencing pukul 3 pagi. Ya Allah, jenazah siapa? Macam jenazah. Yang keempat, jalan sesama. Malam anak dah tidur, kunci pintu. Naik motor, round padang balang. Sambil mengibar bintang. Sampai kat simpang depan, dekat jalan kosong tu, boom, Allah tup tayar. Mam, abang lah ni tak cek ni tu. Kau lah BLM. Apa BLM? Berat lebih muatan. Turun. Tolak. Tak jauh pula. Tak sampai mata. Dia berjalan dalam belakang. Lepas tu dah singsing lengan pula. Tak ikut. Lepas tu dah buka pula helmet. Dah pegang. Sebelah pegang helmet. Sebelah pegang tudung. Dah kembang rambut. Jalan ikut suami dia. Yang jiran nampak tu. Semua tutup tingkap. Kelotap. Besok semua tanya, Man, kau yang tolak motor malam tadi? Kenapa? Kau jago, Man. Kenapa lah? Aku tengok ada lembaga ikut kau. Tu bukan lembaga, tu bini aku, dia kata. Okey. Pertama, sistem. Yang kedua, kunci pejabat, cari rezeki yang halal dalam rumah tangga. Biarlah. Sebab apa? Nabi pesan apa? Cari rezeki yang halal. Sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Senang nak berkat keluarga ni tuan-tuan. Paling senang, amalkan satu keluarga rajin sedekah. Rajin sedekah. Kita sampai surau je, sampai madrasah, benda pertama kita buat, sumbek duit dalam tabung. Dan begitu juga malam ini. Bersempena dengan tu saya lancarlah tabung. Tabung derma madrasah, jadi minta budak-budak tolong bawa. Tolonglah sumbangkan tuan-tuan. Tolong sumbang. Malam ni kita pecah rekod sumbangan. Kalau boleh, kalau tak ada duit, bagi jam tangan tu. Golang apa yang ada tu, sumbek dalam tu. Pandailah tolak ke pajak kadai, so dapat berapa. Tak pun masuk ni pun tu. Pandailah JK madrasah, nak hantar kau dari Cina, sok format dapat berapa. Okey, jadi kepada ni minta tolong jalankan tabung. Mana ni budak-budak tu tadi? Aduh, ada tu. Jalan dik. Jalan. Ya. Sumbek berbanyak sikit. Ya, apa kelebihan sedekah? Kenapa saya sebut sedekah? Nabi sendiri pun sedekah, ni juga adalah sunnah Nabi. Kelebihan sedekah ada 4. Dia ada banyak, tapi saya bagi 4 ya. Yang pertama, kelebihannya mengkayakan hati. Walaupun miskin rasa kaya. Ada je nak bagi dengan orang. Mak ayah kita dulu orang susah, tapi dia nak bagi juga walaupun tak ada. Tengok mak ayah kita dulu. Yang kedua, membersihkan harta. Walaupun sikit rasa cukup. Walaupun sikit rasa cukup. Yang ketiga, apa dia? Memanjangkan usia. Itu sebab orang tua dulu panjang umur. Salah satu sebabnya dia rajin sedekah. Dan yang keempat, melancarkan rezeki. Ada je rezeki. Rezeki tak semestinya duit. Rezeki mungkin sihat walafiat. Rezeki mungkin orang patut umur 60 ni nak mula sakit lutut, dia steady lagi. Mungkin macam tu.
penyakit tak ada, darah tinggi, koceng manis semua tak ada, itu juga rezeki. Ataupun rezeki dapat suami yang pandai cari duit, ataupun rezeki dapat isteri yang romantik, rezeki dapat anak-anak yang pandai, dapat anak-anak yang hufaz, kan, menghafaz Al-Quran. Allahu Akbar. Sajuk apa? Orang perempuan kalau anak tiba-tiba dapat jadi imam tahfiz Quran, Allahu Akbar, anak kita rasa sajuk apa perempuan? Sajuk perut tu, kambung tu, sajuk hati. Sajuk hati, Allah, anak aku seronok, anak aku boleh jadi imam. Nampak tak? Macam tu lah. Ya? Bayangkan ada pandangan menyatakan anak-anak yang hafaz Quran ini, dia ada kuota untuk selamatkan 10 orang ahli keluarganya daripada api neraka. Tu. Anak yang jadi engineer, lawyer, doktor, penceramah belum tentu lagi. Itu sebabnya penting, kan, rezeki Allah bagi kita. Tiba-tiba anak kita pandai, seorang jadi doktor, seorang jadi lawyer, rezeki. Kan, duit kita tak adalah banyak sangat tapi cukup, rezeki. Kan, rezeki. Tiba-tiba nampak bini kita lawa, la ilah Allah, apa kau nak lawa pula hari ni, nampak dah 50 tahun pun nampak lawa, geram tengok, kan. Dapat rezeki apa? Dapat rezeki isteri pandai masak, lempar-lempar jadi rezeki. Lempar sayur jadi daging je fikir. Macam mana handal betul. Rupa dalam kuali tu dah ada daging, dia lempar-lempar nak campur ya. Kan, isteri pandai masak ikut kegemaran suami dia. Pagi telur mata kabau, tengah hari telur dadah, malam telur masak kicap, telur naik hanya mulut lelaki, la ilaha illallah. Dah lelaki goma baik macam mana, kan. Macam itulah ya. Jadi sedekah, cari rezeki yang halal. Jangan malu walaupun gaji kita ataupun pendapatan kita ni sikit, tetapi Nabi janji, Nabi kata apa? Cari rezeki yang halal, sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu, Nabi kata. Nabi sebut apa lagi? Barang siapa yang membenarkan benda-benda haram masuk ke dalam perutnya, malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya selama sesuai selagi mana benda haram itu ada di dalam perutnya. Barang siapa yang mati dengan keadaan di dalam perutnya ada barang-barang yang haram, bersaksilah yang dia akan masuk ke dalam neraka. Itu saja. Jangan pening-pening kepala, walaupun sikit janji, kita syukur. Allah uji kita, muda dengan tua, sehat dengan sakit, lapang dengan sempit, hidup dengan mati, kaya dengan kecukupan, bukan dengan miskin dah. Tu sebab ada orang kaya tapi tak cukup-cukup hidup dia. Kita ni lah contoh lah, tiba-tiba ni contoh tau, bukan betul-betul, jangan tuntut lah, ni contoh. Tiba-tiba ada seorang kaya, dia berdiri depannya kepada semua, jangan balik dulu, kunci pintu, tolong sekejap, saya nak ambil nombor akaun semua orang yang datang malam ni. Contoh. Jadi saya akan bank in kepada semua. Saya seronok sangat tengok ramai malam ni, jadi saya transfer dekat akaun masing-masing 500,000 seorang. Macam menangis mata darah orang yang tak datang malam ni. Nampaklah aku tak datang, dia kata kan, rugi, dia kata kan. Masa tu ada orang yang dah dapat 500,000 ni langsung berhenti kerja pun ada. Ada yang macam-macam option terus, tak nak lagi kerja, cukup lah tu, nak pergi bercuti, nak pergi umrah, nak pergi apa. Ada orang tu nak buat perniagaan sendiri. Sebab pada kita 500,000 tu banyak, tapi ada setengah orang dekat bandar-bandar besar ni, dalam akaun dia dah ada 60 juta pun monong lagi, mana nak cari duit dia tu. Bayangkan, kita dapat kereta Saga tu pun dah rasa seronok. Alamak, dia pun tak taja lah, tersebut pula jenama. Macam tu, kita naik kan, kita naik Azia lah kan, contoh kan, kita naik kereta kocik kan, tapi pada kita syukur, seronok. Samsul debat naik Azia, okey, tak ada hal. Saya ceramah kat Kuantan, Pahang, kebetulan sampai kat Kuantan, kereta tu kotor, saya suruh assistant saya kopi basuh kereta ni dulu, waktu baru datang sini balik. Okey bos, saya turun, dia pun jalan, dia drop kan saya turun. Orang yang nyambut saya, steady Ustaz daripada Seremban, datang naik Grab. Hoi, kereta aku tu. Grab pula sebut tu. Sabarlah, mentang-mentang kereta kocik kan. Tapi apa, syukur. Jangan pening-pening kepala, tuan. Tak ada mana yang kita nak risau-risau. Yang penting halal. Kita cari rezeki yang halal, benda-benda yang kita beli tu pun dengan cara yang halal. Dah, tak payah pening-pening kepala. Yang ketiga, apa dia? Yang ketiganya, arah hala tuju keluarga kita biarlah menuju ke arah yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak anak kita mengaji Quran, kita nak anak kita jadi anak yang soleh dan bertakwa. Umur 7 tahun dah hantar dia masuk pertandingan bintang kecil, kan tak kono? Kan dengan menyanyi masuk apa?
Masuk pertandingan yang madrasah ni buat pertandingan hafazan, pertandingan azan kategori maghrib, pertandingan azan kategori subuh. Ada kategori. Dia maghrib boleh mendayu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu maghrib. Biar ada masuk kan orang nak mengajar ni maghrib ni. Tapi subuh tak pek macam tu dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam tu je. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makna nak bagi orang bangun. Kalau bawa maghrib ke subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Amam tidurlah. Kono pula Bilal dah tak terdaya. Bukan Bilal sini, tempat lain. As-salatu khairum minan naum. Memang tidur. As-salatu khairum minan naum. Macam tu ya. Ataupun as-salatu khairum minan naum. Oi, bangun. Bangun ni. Marah betul Bilal ni. Bangun. Macam tu. Walah. Marah. Iyo, kalau tak tahu belajar. Macam tu juga dekat madrasah ni. Tiba-tiba imam ada hal. Imam 1, imam 2, imam 3. Tiga tak datang. Mulalah masing-masing semayang topi tiang. Di ujung tu semua tengok. Siapa nak ke depan ni? Sudah kau lah. Oh tak, balik tu. Balik. Tu sebab kono belajar. Lepas itu satu hari ilmu tak ada. Duduk belakang imam. Buat imam baca ayat panjang. Sekali kelabu. Imam ada masa dia terlupa. Allazi. Yang kawan sebelah dia di sini, tolonglah tu. Terapik tolonglah. Sampai baca apa panjang tu. Ada pun duduk belakang imam, tiba-tiba imam didatangi angin yang tidak diundang. Tiba imam terkentut. Kan bab terkentut. Jadi makna imam akan mufarakah, yang belakang kau nak ganti. Ni ilmu tak ada. Bab dia terang imam kentut. Oi, batal semayang tak ada. Gila betul. Jangan buat macam tu. Wah, yo parah tu kan. Iya. Tu sebab kau nak belajar. Kau nak belajar. Kau tak besok susah gitu. Dan dalam rumah tangga hala tuju mana? Contohnya kalau kita lazimkan sembahyang jemaah. Kita buat kan. Atau sembahyang jemaah subuh paling senang sekali sebenarnya. Kita latih. Kemudian satu hari besok kita dah dalam kubur. Anak kita cakap dengan isteri dia, sayang, besok kita subuh jemaah ya. Abang ni tiba-tiba je. Apa cer? Bukan apa. Abang ingat arwah abah dengan arwah mak dulu. Tak pernah tinggal solat subuh sama-sama. Jadi kita bila dia buat tu sebab dia teringat kita ajar dia. Kita dalam kubur pun dapat saham. Nampak tak? Bang. Minggu ni kita karaoke nak. Kenapa lah? Memang arwah dulu setiap Jumaat tak pernah lupa. Atau nak mampu dalam kubur tu. Tu sebab ajar bondo-bondo baik. Bondo-bondo baik ajar anak kita. Macam contoh kita ajar anak kita kan, bagi salam. Ajar anak kita ikut Nabi, bagi salam. Akhlak yang paling baik, bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Anak kita pun bagi salam. Assalamualaikum pakcik. Ajar anak kita. Tadi pasal tak mencerca makanan. Jadi anak kita bila pergi rumah orang, bila makan dia tak kutuk. Dia cuma cakap dengan ayah, ya, makanan tak sedap. Ini tak kan? Tak sedap lah makanan dia. Merah muka ayah tu. Oi, kau diamlah. Nampak tak? Kemudian ikut tertib benar senang-senang hala tuju. Ikut sunnah Nabi. Minum contohnya. Kan ada cara Nabi minum paling kurang 3 tagauk. Cara Nabi minum. Contoh, bukan nak minum sangat, nak bagi faham. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Kan nampak tertib tu, nampak tak? Dia 1, 2, 3. Dan kalau boleh, mesti ada lapik. Orang tua dulu. Oh, kepantangan orang tua dulu kalau tak ada lapik bawah ni. Aku pun tak tahu cawan ke temus ni. Aku pun tak tahu. Bantai lah kan. Tapi kalau kita minum ikut tertib Nabi tu 3, lebih tak apa. Kurang-kurang 3 teguk. Tak adalah nampak tergesa-gesa minum.
Tapi kalau kita minum macam ni, tu tapek pada sunnah tu, tapi puas hati dan haus panjang macam mana kan. Jadi mak dia kata ikut ajar anak kita. Lepas tu hala 7 dalam rumah tangga, macam mana Nabi ajar kita. Ingat khutbah takhir Nabi, macam mana Nabi kata? Nabi kata seperti mana kamu mempunyai hak ke atas isteri-isteri kamu, isteri-isteri kamu juga mempunyai hak ke atas kamu. Faham orang lelaki? Isteri-isteri kamu faham? Orang perempuan faham? Tak? Faham dengan setuju beza tau. Saya tanya faham tak? Faham. Setuju tak? Tak. Baik macam mana tak boleh setuju? Tak apalah. Saya dah cuba dah ya. Saya dah cuba. Tak boleh. Okey. Jadi maknanya hak tu, bila kata kita jangan cakap lelaki je ada hak pada isteri, isteri juga ada hak pada suami, iaitu nafkah. Orang lelaki wajib bagi nafkah kepada isterinya walaupun isterinya bekerja. Ingat tu. Benda ni lah orang perempuan akan bawa balik malam ni. Benda lain dia tak ingat dah, yang ni dia ingat. Abang ingat masa ceramah tadi yang pasal nafkah tu, kalau isteri kerja macam mana suami pun jawab, abang yang time tu abang terlelap tu tak berapa pasan. Tak nak cakap apa. Bagi tu tak semestinya banyak, bagi sikit pun tak apa. Orang perempuan ingat suami bagi, syukur. Saya menginsafi ceramah malam tadi, sudilah terima lah, tak adalah banyak sangat, ambil lah. Abang tahu kan saya tak kisah, ambil ni. Ditinjau dalam, bang kalau setakat RM20 tak payah bagi lah. Jangan macam tu. Cuba cakap, sayang apa ni abang bagi kat saya RM20 ni, abang ada duit tak? Abang, kalau abang tak ada duit, abang ambil lah. Sayang, tak apa, hari ni abang bagi RM20. Ada lebih nanti, abang bagi lebih, okey? Abang sentiasa doakan abang dimurahkan rezeki. Makasih tau abang. Sama. Macam tu lah. Ataupun suami ada rezeki lebih, sayang ambil lah, tak adalah banyak sangat, RM2,000. Abang, aduh hai. Perempuan setuju tak kalau macam tu? RM2,000 setuju tak? Mata duitan mak dia punya copet setuju tu kan. Tak, tapi kalau orang lelaki bagi, orang perempuan kerja, saya ambil lah, sayang tak adalah banyak sangat, RM2,000. Abang, saya kan bekerja, so abang tak payah bagi kat saya pun tak apa, abang simpan duit ni, okey? Orang lelaki jangan risau, tu tak akan berlaku. Kalau kau hulu memang dia ambil, kau fikir dulu sebelum kau nak bagi. Berapa nak bagi, fikir habis-habis tau. Sebab dia takkan return balik tau. Bagi memang dia ambil punya. Silap dia kat tahu tak apa. Kan? Nafkah bagi. Dan apa lagi Nabi sebut? Maka hendaklah kamu berlemah lembut dengan isteri-isteri kamu, kerana sesungguhnya mereka adalah pembantu dan teman yang setia. Lemah lembut. Tengok Nabi panggil isteri Nabi macam mana. Ya Humairah, wahai pipi kemerah-merahan. Balik nanti buat. Wahai pipi, tak apa pipi kau ni tak tahulah, tapi pipi lah macam tu. Jadilah janji panggil. Ya, makna panggilan lembut. Wahai pipi kemerah-merahan. Isteri Nabi pula panggil apa? Ada apa ya Rasulullah? Macam tu. Kita panggil lah, ada apa wahai suamiku. Pangkat suami tu, jangan pangkat kerja tu. Kawan tu kerja kilang, ada apa wahai operator pengeluaran. Jangan macam tu. Jangan macam tu kan? Ada apa wahai suamiku, wahai isteriku. Nabi kata apa? Ingat tak masa mula-mula kita kahwin dulu, sebab Nabi nak tegur masakan isteri dia masin. Ingat masa mula-mula kahwin, kenapa Rasulullah? Kan kita makan bersuap. Ingat Rasulullah, kau suapkan aku dulu. Akhlak Nabi, Nabi dah tahu masakan tu masin, dia boleh suruh isteri dia suapkan dia lagi. Bila dia suap, Nabi kunyah macam biasa. Nabi tak buat muka masin pun. Kemudian Nabi kata, bagi aku pula suapkan kamu. Nabi ambil, Nabi suapkan isteri dia. Langsung dicapai pinggan buat ke dapur. Ya Allah, masinnya. Cuba kalau suami kat Padang Malang ni. Kau sini kau. Kau tahu tak darah tinggi aku berapa hari ni? Oh mak, dia baca dah darah tinggi tu. Punya garang, cuma lemah lembut sikit. Lemah lembut. Kan? Orang perempuan pun sama, kena lemah lembut. Orang perempuan senang masuk syurga tau.
Tahu ke tidak? Macam-macam macam itu. Orang perempuan senang masuk syurga. Pertama, jaga solat. Kedua, jaga puasa. Ketiga, jaga maruah diri, maruah suami. Keempat, taat perintah suami. Jaga empat-empat ni Nabi kata, maka masuklah ke dalam syurga mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan hati kamu. Orang perempuan siap boleh pilih pintu. Orang lelaki mana boleh pilih? Dapat masuk untung. Umur dengan aku ni payah warna. Orang perempuan jangan banyak cerita. Salat puasa senang. Jaga maruah diri. Ini mentang-mentang musim panas, botol berkamban sedia kain. Kau krap dah. Serap. Lalulah imam. Imam naik motor ditegur. Assalamualaikum bang imam. Tu kerja ni tak jumpa jalan imam dah. Bukan imam sini, tempat lain. Maruah jaga. Orang kutuk suami kita, pertahankan. Aku tengok laki kau cetak kerja duduk rumah aja, pemalas nampak. Tak adalah kak. Dia kerja part time banyak. Dia malam dia kerja. Itulah akak sesamalah doa mudah-mudahan dia cepat dapat kerja tetap. Yelah. Macam tu. Ni tak ada kutuk. Aku tengok laki kau cetak kerja duduk rumah. Memang pun menyusahkan orang, mati lagi baik. Jangan kutuk suami kita. Dan yang keempat, taat perintah suami. Mulai hari ni setuju je. Faham? Allah payah betul. Tak nak. Ni hadis ni. Melawan dengan tu. Suami nak apa? Tanya. Abang nak apa? Saya cakap, abang nak kopi. Abang nak kopi O ke kopi susu? Kopi O lah. Abang dah lama putus susu. Okey. Abang nak makan apa? Abang nak cak kuih tiaw. Cak kuih tiaw telur basuh. Tak telur siapa basuh? Tak tahu. Abang nak apa? Abang nak mi goreng. Abang nak mi goreng. Abang nak apa? Abang nak Maggi. Maggi apa? Maggi sup. Yalah Maggi apa? Ayam ke kari ke sam laksa ke? Saya cakap, abang nak Maggi ayam. Nak buat pedas-pedas ke? Tak nak pedas-pedas. Biasa-biasa je. Okey. Abang nak apa lagi? Abang nak mi goreng. Nak mi goreng biasa ke jantan? Jantan macam mana lah? Ada telur. Oh, okey. Okey lah. Abang nak apa lagi bang? Abang nak kau sign. Boleh bang? Mana sign? Saya tak payah baca pun tak apa. Saya setuju. Mana bang? Sini sign. Lagi sini sign. Macam tu je. Tak payah baca. Setuju tak? Suami nak transfer tanah nama kita. Cuba sangka baik sikit. Aduh. Tapi jangan tak baca ke tau. Baca. Apa lagi? Kita tengok macam mana Nabi romantik dengan isteri Nabi macam mana. Nabi hantar isteri dia. Wahai isteriku Saudah, usahlah kau terburu-buru hingga aku hantar kamu sampai ke muka pintu. Nabi hantar isteri dia sampai ke muka pintu. Saya nak tanya orang perempuan. Suami hantar tak sampai pintu? Baru aja jaga maruah suami tadi. Tak ada lah dia. Tak ada tahu tak ada. Cuba jawab kadang-kadang hantar tak jawab lah macam tu. Yalah besok dia hantar lah tu. Abang hantar pula malam ni. Sunnah Nabi. Duit belanja dia. Siap tanya duit belanja dia. Tak ada bang. Kau jalan aku tanya je. Apa lagi? Nabi dan isteri Nabi dia kalau minum tu dia minum kat bekas bibir isteri. Tadi kau minum kat sini kan, aku pun minum kat sini. Dia minum ikut bekas bibir isteri dia. Abang tengok Nabi macam mana kongsi gelas dengan isteri dia. Siap ikut bekas bibir lagi. Abang cawan lain. Kongsi lah. Aku pun tak nak kongsi dengan kau. Mulut kau bau naga tu. Tak ada umat air bau langsung tak jadi kan. Apa lagi? Nabi kalau isteri Nabi nak naik kenderaan, naik kuda, naik unta, dia tadah lutut dia tu jadi tangga. Kita kalau nak buat kaji dulu kapasiti berat badan bini kita. Jangan main tadah. Ya Allah apa yang kau makan ni timah. Hoi, perak patah pula. Satu hal kan. Tapi isteri kita tak naik kuda, tak naik unta, dia naik motor, start enjin motor dia. Tak abang dah padankan enjin dah. Makasih bang. Kalau naik kereta, bukakan pintu dia keletam. Abang kenapa sampai 4 pintu bang buka? Apa hal? Abang tak tahu kau nak masuk pintu mana? Tentu saya bawa kereta depan je lah buka. Alah kau ni tak boleh gurau pula. Apa lagi? Isteri Nabi dengan Nabi main kerja-kerja dalam rumah. Balik nanti buat dalam rumah, jangan kat luar. Kan jiran-jiran nampak. Apalah kau no imam tu contoh. Kan. Apa lagi? Nabi dan isteri Nabi mandi bersama dalam bekas yang sama. Langsung diam. Tadi kan main basah kau lah kan. Saya ceramah kat keluar menyaut perempuan tu, tak muek besen. Siapa suruh pakai besen? Kau seorang tak muek. Allah. Jumpa imam nak pinjam bakeh mandi jenazah tu. Tentu basah. Mandi dalam tu.
Nabi dengan isteri Nabi, bila isteri Nabi siram air kat Nabi, Nabi siram balik kat isteri dia. Bila isteri siram balik, Nabi kata, cukup wahai isteriku, habis air ni nanti. Macam tu kan. Saya camah kat Felda Palung, mandi dalam shower pun tak apa, perempuan menyaut pun tak teraya tengok siapa suruh tengok. Allahuakbar. Tak pun mandi malam, tutup lampu agak-agak. Mana pula laki aku ni tadi ada dah. Abang tak jumpa dari mana dah. Buka lampu dah terbaring untuk apa ranjat, tak biasa. Iya, tu sebabnya lemah lembut. Panggil isteri lemah lembut. Suami isteri pun lembut-lembut tahu. Suami jangan garang, isteri pun sama. Kadang isteri ni mula dah duduk KL ni menuntut hak yang sama. Suami lambat balik, gimana je kau? Abang mengaji dengan imam, muka ni ngaji lah mulut lah. Besok tu lepas maghrib dah balik dah, tak sampai dah tunggu doa dah. Lepas maghrib habis bagi salam toi balik je. Sampai rumah, Assalamualaikum, capek balik tak semayang. La ilaha illallah mulut. Apa lagi nak buat? Pening kepala. Cuba lemah lembut. Kadang orang perempuan kan kena sabar dengan lelaki. Sekarang saya kata perempuan senang masuk syurga. Sabar je dengan suami ni. Kadang dia gamar menguji kesabaran orang perempuan. Benda yang tak ada tanya. Kadang perempuan nak masak macam-macam ni, dia tetap tanya benda yang tak ada kan. Dia duduk dia tanya, macam-macam lauk masak, telur dadah tak ada ke? Orang perempuan dah duduk ni, dia punya berangin macam-macam binatang masak dah. Telur abang tanya je dah kena masak. Kadang-kadang jawab lembut maksud kasar. Ada sayang ni telur dadah tak ada ke? Abang tak cukup ke telur yang ada? Sebab telur mata kabau dah ada, telur rabui dah ada. Dia tanya kat telur dadah, apa salahnya? Sayang nak tanya telur dadah tak ada ke? Abang nak telur sekejap langsung suami pegang tangannya. Tak ya, abang lepaslah sayang. Abang tanya kalau ada, kalau tak ada tak apa. Duduk. Abang, bukan lama pun, goreng 2 minit aja. Sayang, apalah maknanya 2 minit ni kalau sayang tak ada di sisi abang? Abang, anak kat meja makan tu muntah belilah. Tak ada daya tu. Berdrama pula dia. Ya Allah Akbar. Tu belum cerita. Orang lelaki pun sama, jangan kasar-kasar dengan perempuan. Kadang dia marah bini dia. Mana air? Bini menggigil-gigil bawa air. Apa saat tengah separuh ni? Tumpah bang. Itu pun tak boleh harap. Hei. Minum juga. 2-3 hari lepas tu dia demam. Kau siap aku demam ni, pergi mana? Pergi klinik lah, pergi mana lagi? Bini pun siap keluar kabut dan pakai tudung, ikut sampai ke jumpa doktor. Doktor cakap, pakcik, saya pun tak tahu apa masalah pakcik. Jantung semua okey, darah tinggi semua okey, tak ada masalah. Pakcik ambil bekas ni, pakcik buat masuk bilik, pakcik kencing, nanti bagi saya balik. Dia pun pergi bilik air, bawa nak kencing. Bini dia ikut, kau tunggu sini. Bini tunggu kat luar. Dia pun kencing, keluar terasa nak buang air besar pula. Kau pegang kencing ni. Dia masuk dalam bilik air, buang air besar. Bini pegang kencing, menggigil. Sudahnya habis kencing tu. Ya Allah, matilah aku macam mana ni. Habis pula kencing ni. Matilah kena marah ni Kang. Langsung tukar dengan kencing dia. Tukar dengan kencing ni, dia pun letak atas meja. Takut tumpah. Suami keluar. Mana kencing tadi? Tu bang. Tadi penuh ke? Macam tu lah bang. Bagi ke doktor. Doktor menggeleng. Pakcik, besok pakcik kena datang balik. Pakcik kena buat kad. Kenapa nak? Pakcik mengandung. Mengandung pakcik tu. Tak pasal-pasal. Manung macam Allah. Patutlah rasa gogak-gogak dalam perut ni. Percaya kawan tu mengandung. Sudah bini bang, sebenarnya tu kencing saya. Nampak? Itu sebab jangan kasar-kasar. Mesra-mesra. Apa lagi? Kunci seterusnya iaitu kejarlah akhirat. Sama-sama kejar akhirat. Macam saya sebut, dunia ni sementara, kejar akhirat sama-sama. Dan yang terakhir sekali, yang paling penting sekali dalam keluarga kita, semua orang kena main peranan masing-masing. Sebagai suami, mainkan peranan sebagai suami. Ingat tau, bila saya sebut nafkah tadi, bukan semata-mata zahir dan batin. Dan batin itu bukan semata-mata atas katil saja. Tapi batin ini termasuklah menyempurnakan didikan agama untuk isteri anak-anak. Itu kena ingat. Itu sebab kalau tak boleh mengajar isteri kita, jangan larang dia pergi kuliah agama. Malahan orang perempuan yang dagi tak nak pergi kuliah agama, suami boleh, kau pergi kuliah agama, pergi belajar. Minggu ni ada kuliah duha, pergi.
Macam tu cakap dengan isteri kita. Tu sebab kita nak mengajar mungkin tak boleh. Mungkin kita tak pandai nak mengajar. Jadi kita siap cakap isteri kita, nanti kau belajar apa-apa ilmu kau dapat balik, nanti kau ajarlah aku. Abang pun bukan pandai sangat. Okey bang, sama-sama belajar. Macam itulah. Ya? Ingat tu. Tak tahu belajar. Mencapai kesempurnaan ibadah kita sebab kita nak mengejar akhirat ada 4. Pertama mesti dengan ilmu. Tak boleh main ikut-ikut orang aja. Kena belajar. Kadang kita belajar, orang baca, kita pun tak tahu baca apa. Kita pun dah macam, apa beza kita dengan burung belatuk? Apa beza kita dengan burung kakak tua? Burung kakak tua pun boleh baca apa yang kita baca. Tetapi kita tak faham. Kita mungkin bacaan kita mungkin salah. Tengok Fatihah, berapa ramai yang salah? Alham salah. Kan? Macam mana? Maliki yaumiddin banyak orang buat salah. Begitu juga yang amin tadi yang saya tegur tadi pun banyak orang buat salah. Nampak? Perbuatan-perbuatan solat pun macam-macam. Itu sebab kita kena belajar. Yang kedua, mesti ikhlas. Yang ketiga, tindak tanduk perangai mesti ada perubahan. Kalau semayang tapi mengumpit laju juga, makna ada masalah dengan semayang kita. Semayang tapi mengenai orang tak habis-habis lagi, ada masalah. Itu sebabnya. Dan yang keempatnya mestilah dimulakan dengan niat. Saja aku semayang subuh 2 rakaat sebab mak mentua dekat rumah, habislah gitu. Semayang sebab mak mentua, bukan kerana Allah. Jadi mana nak cerita pasal kesempurnaan ibadah tu nanti kemudian lain kali dalam kuliah yang akan datang. Banyak lagi nak cerita. Jadi rasa cukuplah setakat tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Nampaknya jam dah pun 9.25 malam. Kejap tiba-tiba terasa tabung dah kutip lebih dah. Dah ya. Jadi siapa yang tak bawa duit jangan risau, kita ada nombor akaun kita. Nombor akaun kan? Boleh transfer online. Mudah-mudahan tol lebih kosong tu. Kan, terlebih tu mana bagilah 1,000, bagilah 2,000, jangan risau, Allah bagi ganti. Tak pernah lagi sedekah memiskinkan orang. Dengar saya cakap, lagi kita bagi, lagi Allah bagi kat kita. Jangan kita risau ya. Jadi sebelum saya mengakhiri ceramah saya, sedikit makluman. Di luar sana ada sahabat-sahabat saya, dia ni memang meniaga di tempat yang saya ceramah, bukan barang saya, barang dia orang. Yang seorang daripada Melaka bawa barangan sunnah, buah tamar, habatus sauda, minyak zaitun, minyak wangi. Boleh tengok nanti kan. Yang keduanya daripada Tampin, dia bawa makanan sunnah juga sikit, dia bawa madu. 2 makanan sunnah yang ada kat umat Islam. Pertama buah tamar, keduanya madu. Faham orang-orang? Dia ada madu kelulut, ada madu tualang. Berapa harga tuan-tuan tanya dia. Kemudian dia bawa kepek kampung. Sadap kepek kampung tu, nipi. Itu kalau makan sambil tengok Adilia Sofia, copek habis. Macam tu. Tu tak kisahlah cerita apa, tengok benar makan. Kemudian ada juga apa, sambal gesek batu kikir, sambal gesek TK namanya. Itu pun orang kirim, memang sedap lah. Siapa nak makan dengan nasi lombi-lombi tu kan, letak sambal gesek sedap. Ada lagi sambal crispy, ya Allah sedap betul. Satu lagi ada sambal goreng. Adalah beberapa sambal goreng tu saya dah cuba dah, sedap. Satu lagi susu kambing. Susu kambing ni baik untuk orang gastrik, itu pun sedap. Dalam tu ada buah tamar, ada badam. Saya pun mikir kenapa sedap sangat tadi semua tu. Krepek, sambal goreng tu semua sedap dengan susu kambing. Bu saya perasan saya dapat free. Tu yang sedap benar tu. Yang tuan-tuan konolah beli. Tapi susu kambing tu baik. Kalau untuk orang perempuan, kadang orang perempuan dia kata dia tak tahan bau kan, bau kambing ni. Tapi jangan risau, dia tak ada bau sebab dia kambing daripada Holland, Belanda. Memang elok. Mana orang perempuan ada masalah hormon dan marah-rayau tu, kejap awal, kejap lambat, kejap taman pagi boleh minum, insya-Allah okey. Tapi mana yang dah tua, dah tak ada tu tak salah cari, memang dah tak ada. Tapi kau minum datang dia balik joki. Kemudian dia ada untuk masalah yang sakit sendi, sakit tulang, osteoporosis pun elok. Berapa harga tuan-tuan tanyalah sini. Saya sekadar memaklumkan saja. Siapa yang nak pergi umrah dengan saya, Al Mikela Travel 10/3 boleh nak jalan sama-sama insya-Allah. Harga tak ada harga tersembunyi. Maknanya dalam tu murah pun murah, dah siap dengan harga tambang pergi Taif pun semua dah ada dalam tu. Tak ada lagi dah nanti sampai sana kena tambah duit lain. Lepas tu hotel pun toruk bagi. Lepas tu maaflah mak ayah semua ya, sebab apa hotelnya penuh. Jadi kita sabar saja ya, di tak ada sunci, sabarlah aku. Kan bayar dah itu janji lain kat Malaysia kan. Jadi benda tu insya-Allah kita cuba elakkan daripada berlaku. Macam pesan saya tu, pesan tu yang saya kata 4,900 ke atas tu, itu memang yang telah dipesan oleh Kementerian Pelancongan. Tak kisah mana travel pun pergilah, tapi pastikan yang rendah pada itu. Memanglah ada yang jenis yang buat personal, yang buat sendiri lagi murah tu kan, tapi yang itu ada satu risiko. Kalau berlaku apa-apa dekat sana, masalah sikit. Ada macam-macam masalah. Kalau ada berlaku kemalangan, kematian dan sebagainya.
Ya, jadi itu saja daripada saya. Minta maaf banyak-banyak, salah silap, terkasar bahasa dan sebagainya. Ada yang tidur tak? Oh, tak ada, alhamdulillah. Saya dah bagi kebenaran tidur, tak ada yang tidur. Terima kasih banyak. Sungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.